Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan 24 April 2020. Sedar tak sedar sudah masuk kita dalam bulan Ramadan ya, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini tambah cantik, tambah istimewa dan kita berada dalam Ramadan tambahan pula di dalam perintah kawalan pergerakan. Sidang penonton, hari ini tanyalah Ustaz Detik Muhasabah ketika dunia dilanda dengan pelbagai ujian dan juga dilanda dengan wabak COVID-19. Inilah masanya untuk sama-sama kita bermuhasabah dengan pelbagai ujian. Jadi selesa-selesakan diri sebelum kita meneruskan perbincangan persoalan kita pada pagi ini. Kita nak tinjau dahulu status terkini berkenaan dengan kes COVID-19. Mari sama-sama kita lihat di skrin status COVID-19 Malaysia 23 April 2020. Jumlah kes keseluruhan 5,603 dan kes yang masih aktif 1966. Kes yang sudah sembuh berjumlah 3,542 dan kes terbaru ada 71. Kes yang berada di ICU ada 42, kes yang sembuh baharu ada 90 dan mungkin ada satu yang baik di sini dan kita lihat juga jumlah kematian 95 ketika ini dan kematian terbaru yang dimaklumkan kepada kita ada 2 kes kematian yang terbaru akibat COVID-19. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka yang masih lagi dirawat di hospital dan tempat-tempat kuarantin. Mudah-mudahan mereka kuat, cekal dan terus tabah dalam menghadapi perintah dalam situasi rawatan tersebut dan sama-sama kita doakan dapat kesembuhan dan dapat kembali kepada pangkuan keluarga yang tersayang. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, itu serba sedikit berkenaan dengan info terkini berkenaan dengan kes COVID-19. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru detik muhasabah, dengan topik kita pada hari ini berkenaan dengan pengakhiran yang baik ataupun disebut sebagai husnul khatimah. Bagaimana perbincangan, bagaimana kupasan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton. Sebelum tu saya nak maklumkan awal kepada penonton-penonton, mungkin ada yang nak bertanyakan soalan, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603 atau WhatsApp di talian 011 1233 6480. Dan bagi mereka yang tak berkesempatan mungkin nak melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di aplikasi Facebook di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi, sama-sama sebarkan kebaikan. Nak tanya soalan di Facebook juga boleh di bawah poster yang tertera topik kita pada hari ini. Dan siapa ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita? Kita bawakan bintang ilmuwan di studio pada hari ini, yakni Ustaz Roslan Muhammad. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan insya-Allah. Tu dia Ustaz, lama kita tak bertemu. Ya itulah hari ini dipertemukan. Hari ini dipertemukan. Berkat satu Ramadan. Berkat satu Ramadan. Ustaz mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita untuk satu Ramadan Ustaz. Sedikit ringkas pesanan. Pertama, inilah satu kesempatan yang Allah beri dengan maksud yang lain. Umur kita masih panjang. Ya. Rezeki Allah beri kepada kita untuk kita mantapkan keimanan kita. Demi kelangsungan hidup, mudah-mudahan Allah berkati umur, usia, amal kita, akhirnya mendapat husnul khatimah insya-Allah. Husnul khatimah insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz untuk satu pesanan itu, dan untuk awal ini sama-sama kita saksikan VT yang kami sediakan. Silakan. Kita lihat tadi disebut
mayat COVID-19, mayat jenazah COVID-19 yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini boleh kita kaitkan dengan topik kita pada hari ini berkenaan dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Jadi sama-sama kita dengarkan mukadimah dari Ustaz Roslan Muhammad dengan topik kita pengakhiran yang baik. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya dan kecundanglah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Sadaqallahu azim, surah Asy-Syams. Yang dihormati sahabat saya, adinda saya dari Azrin, alhamdulillah. Dan yang dihormati seluruh yang bersama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, yang jauh, yang dekat. Dalam suasana PKP ini, kita berhimpun bersama keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Apalagi di kesempatan satu Ramadan Al-Mubarak, kita berjemaah, kita berzikir, kita bertasbah, kita bertahmid, dan kita bersama ahli keluarga masing-masing. Mudah-mudahan ini merupakan satu peluang keemasan untuk sama-sama kita membina sebuah kehidupan keluarga yang cemerlang, berilmu dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita. Dan saya ucapkan di awal kalimah ini di Azrin kepada seluruh muslim-muslimat dengan ucapan marhaban bi Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua dalam rahmat, redha, hidayah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan semua, hakikatnya lah dalam kehidupan beragama ini di Azrin ya, kita kena yakin, percaya bahawa hidup ini ada noktahnya, ada titiknya. Dan bila ada noktah bermakna, akan sampai satu ketika dan masa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Langit tak selama kita junjung dan bumi tak selama kita pijak. Nikmat hidup tak selama kita nikmati, nikmat rezeki tak selama kita miliki. Akhirnya, tubuh yang indah akan kaku. Wajah yang cantik akan hancur begitu sahaja. Kekayaan harta yang melimpah ruah tidak akan ke mana-mana. Dan kita akan tinggalkan buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, bila bercakap tentang persoalan husnul khatimah ni, kita bercakap tentang satu persoalan besar dalam agama kita. Satulah kerinduan kita untuk mencapai husnul khatimah, satu kefarduan sebenarnya. Satu kefarduan. Maknanya suatu kemestian. Sebab apa tuan? Sebab dalam kita duduk bersolat, saya nak kaitkan sikit. Dalam kita bersolat, satu kalimah yang kita sering sebut dalam mukadimah solat kita, dalam ucapan takbiratul ihram. Apa ungkapan kita sebut tuan-tuan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, amal ibadatku, hidupku dan matiku, semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya dalam kehidupan ini kita mengharapkan kesemuanya kita pulangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Satulah kata para ulama, bercita-cita, berhasrat untuk mencapai husnul khatimah ini ada sesuatu kefarduan dan kemestian. Sebab itulah yang Allah janji kepada kita. Yang Allah janji kepada kita jelas dalam Al-Quranul Karim, kerana Allah amat cintakan hamba yang sentiasa mencari kebaikan dalam hidup ini. Contoh dalam ayat Al-Quran, Allah kata apa kepada kita? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa sahaja di antara mukmin, perempuan, laki-laki yang beriman ini, bila buat amal soleh, Allah akan beri kehidupan yang sejahtera. Para ulama sebut hayatan thayyibatan dengan dua maksud. Pertama, hidup dunia yang sejahtera. Yang kedua, dunia akhirat yang sejahtera. Dunia sejahtera, kedua akhirat pun sejahtera. Jadi tuan-tuan, dalam hal inilah bila kita nak bincang tajuk akhirat yang baik ini,
Kita bercakap tentang kita. Yang bercakap saya sekarang, itulah pengakhiran saya. Saya tak tahu sama ada akhiran saya tengah hari ini, malam ini, petang, saya tak tahu. Tapi perkara saya harap dalam rahmat redha, bukan dalam kebencian Allah Azza wa Jalla. Maka seorang beriman mesti ada kecintaan kepada husnul khatimah. Bahkan dalam masyarakat kita sepanjang masa, saya ingatlah daripada kecil sampai sekarang ni, ustaz-ustaz kita, tok guru kita mengajar kita satu bacaan doa. Walaupun dia tidak ada dalam nas hadis Nabi secara detail begitu, tapi dia ajar kita satu doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Saya ingat daripada kecil sampai dewasa, sampai remaja dewasa ini, itulah yang diajar guru Quran kita. Oleh guru-guru mengajar kita agama. Dengan bacaan doa itu melekat sampai sekarang. Saya ingat Azrin pun itulah bacaannya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah urusan hidup kami tutupan yang baik. Jangan ya Allah tutup urusan hidup kami dengan tutupan yang jahat, yang buruk, yang keji. Ini permintaan. Cuma saya kata kepada tuan-tuan, kalau nak tu pada hadis Nabi, riwayat itu bukan pada hadis Nabi lah, tetapi di antara bacaan doa yang ulama kita bawa. Saya kena sebut di awal mukadimah ini. Sebab tu dalam hadis yang dalam hal ini, kalau kita nak balik kepada apa sandaran doa yang terbaik dalam kita nak merintih husnul khatimah ni, pengakhiran yang baik. Kalau kita tengok dalam riwayat daripada Bukhari dan Imam Ahmad, ada satu hadis yang Nabi baca dan ulama-ulama menyebut itulah bacaan sebenarnya yang dibaca Nabi dalam merintih supaya dapat husnul khatimah. Penyudah yang baik. Bacaan doa bunyi macam ni. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirati. Ini nas daripada hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Nabi bersabda, Nabi minta kepada Allah, ma hasin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berikan aku kebaikan semua urusan hidup. Kebaikan yang baik semua urusan hidup ini, dan jauhkan aku daripada kehinaan dunia dan akhirat. Maknanya Nabi minta supaya Allah beri keselamatan dunia selamat, akhirat pun bahagia. Ini nas. Dan satu lagi hadis daripada Imam An-Nasai, diriwayatkan juga daripada Imam Ahmad Bukhari, satu doa Nabi yang lain tentang macam mana Nabi minta untuk mati dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Nabi ini tuan-tuan merintih kepada Allah begitu rupa. Ini nas hadis. Nabi kata apa? Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Mudah saja. Maksudnya Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah matikan kami sebagai orang Islam. Wa ahyina muslimin, dan hidupkan kami sebagai orang Islam. Wa alhiqna bis-salihin, jadikan kami bersama dengan orang-orang salih di hari akhir nanti. Jadi itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan semua, apa keadaan kita? Hakikatnya, saya mengambil saranan kata-kata seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Seorang tokoh tasawuf terkemuka bernama As-Samarqandi kata apa? Dia kata bahawa manusia yang selamat, sejahtera dan tenang bahagia adalah orang yang sentiasa bercita-cita untuk mendapat husnul khatimah. Ini orang paling bahagia. Maksudnya, minta untuk mati sebagai seorang Muslim. Bukan mati sebagai seorang yang kufur, mati sebagai mukmin, dan bukan mati sebagai seorang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesimpulannya, Dek Azrin, di mana rumusan perbincangan awal saya ini? Daripada surah Al-Imran. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayat ini biasa kita dengar dalam masa khutbah Jumaat. Biasa imam khatib akan mulakan biasanya. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan mati sebagai seorang Muslim yang menyerah diri kepada Allah. Makna mati dalam husnul khatimah. Maka husnul khatimah adalah merupakan kemestian kita kena cari usaha dan dapatkannya. Apa cara langkahnya? Tunggu, ada lagi perbincangan panjang masa lagi insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang kita dapat petik daripada kata-kata dari Samarqandi sebentar tadi, betul tak? Abu Laith As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin mungkin antaranya.
yang mana dikatakan tadi manusia yang paling bahagia adalah mereka yang mana sentiasa bercita-cita Allahu untuk husnul khatimah. Kita juga perlu ada cita-cita tersebut untuk jadi manusia yang seronok kehidupan dan bahagia selalu. Baik, kita ada soalan di Facebook Tanyalah Ustaz untuk pembuka soalan kita pada hari ini. Di Facebook kita ada sahabat kita Sahziatul Sidi. Soalannya, Assalamualaikum. Apakah perbezaan kematian syahid dan kematian husnul khatimah? Dan soalan yang kedua, sekiranya seseorang telah berubah dari kejahilannya namun orang sekeliling masih berkata buruk kepadanya, adakah dengan kesabaran cemuhan dengan keadaan sekeliling membuatkan dia mendapat pengakhiran yang baik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Sahziatul Sidi atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan yang pertama tadi disebut tentang apa beza mati syahid dengan husnul khatimah. Dan yang kedua, dia dah berubah jadi baik, tiba-tiba dicemur, dia tetap dalam sabar, dalam cemuhan tersebut, akhirnya mungkin pengakhirannya dia meninggal dunia. Adakah sama juga dapat pengakhirannya baik kerana kesabaran dengan cemuhan tersebut? Jadi mungkin Ustaz ada pencerahan berkenaan dengan dua soalan Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ya. Yang pertama tentang perbezaan antara mati syahid dengan mati Husnul dalam khatimah. husnul khatimah. Tuan-tuan kena ingat bahawa kedua-dua perkara itu adalah sesuatu yang terbaik dan paling mulia dalam beragama kita. Seorang mati syahid dalam medan perang, ya, gugur syahid dalam medan perang, pastilah suatu kemenangan yang paling utama kerana dia syahid dunia dan akhirat. Dan mati syahid ini suatu rezeki yang tumbang, yang gugur dalam medan perang, menegakkan Islam, menegak agama. Sesuatu yang hebat. Sehingga mayatnya tak perlu untuk dimandi, terus tanam jenazah terus dikuburkan saja. Satu kemuliaan. Darah itu adalah darah yang cukup harum mewangi, cukup indah. Walaupun bagaimana situs darah itu tetap harum mewangi si Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata Umar bin Al-Khattab, satu riwayat menyebut bahawa Umar radhiyallahu bila tengok sahabat-sahabat meninggal dalam medan perang Badar. Perang pertama Islam, perang Badar kan, tahun kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Pada sekarang lah, masa Ramadan sekarang. Diriwayatkan satu riwayat dalam satu penceritaan tentang Al-Qissah an Umar, cerita Umar ini. Bila Umar melihat sahabat gugur medan syahid dan sebagai syuhada medan Badar itu. Hinggalah satu ketika bila Nabi SAW angkat jenazah, Nabi angkat dengan tangan baginda. Dengan darah merah itu, Nabi angkat seorang Nabi tengok, Nabi belikkan siapa yang gugur syahid. Nabi SAW air mata menitis. Lalu Umar datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, maladhi abkaka ya Rasulullah?" Kerana Nabi tiap bukanlah menangis meratap, Nabi air matanya menitis. Sebab Nabi duduk belik sahabat yang gugur ini, Nabi tengok wajah-wajah mereka gugur ini kan. Lalu Nabi pun air mata. Umar merapati Nabi, lalu kata Umar, "Maladhi abkaka ya Rasulullah?" Siapa kau menangis Rasulullah? Kata Nabi, "Aku tak menangis Umar, tapi aku cukup gembira kerana mereka ini adalah ahli syurga belaka." Nabi menangis bukan menangis sedih. Gembira. Lalu Umar radhiyallahu kata, "Ya Rasulullah, mereka telah dahului aku ya Rasulullah." Tengok, mereka telah dahului aku ya Rasulullah ke syurga. Belum aku sampai, mereka dah sampai. Umar menangis, meluk Nabi SAW. Tuan-tuan, itu ceritalah ni. Dalam banyak cerita itu saya bawa, tuan-tuan. Arti syahid ini maknanya suatu nikmat paling besar sekali. Adapun mati husnul khatimah, dia tak sampai tahap peringkat kepada syahid medan perang. Contohnya, kita dapati seorang itu ahli ibadat. Dalam jagaan solat, jaga ibadat, tiba-tiba meninggal. Meninggal Pak Mat bila? Pak Mat ini contoh umum lah, bukan Mat mana-mana kan. Pak Mat meninggal pagi tadi. Jam apa? Pukul 6 tadi, ketika nak ke masjid. Nak masuk masjid, dilanggar oleh motor, meninggal. Contohnya, dalam dia wuduk, tengah nak sembahyang subuh, hala ke masjid, dengan niat yang soleh, meninggal. Depan pintu masjid, contohnya. Kita boleh sebut, Pak Mat seorang yang dapat husnul khatimah. Sebab jam 6 itu nak ke masjid, bukan nak pergi karaoke, bukan nak pergi tertarik, ke masjid, tengah berwuduk ada. Jadi kematian itu pun ada rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Yang penting tuan-tuan, kita di mana? Satulah saya mengambil, bila saya ditanya soalan macam ni, saya cuba membaca, menelaah beberapa perkara. Salah satu kitab yang saya cuba semak kebetulannya ialah Silsilah A'malil Qulub, karangan Muhammad Shalih Al-Munjid.
Ada sebutan dalam cerita beliau dalam hal tentang kematian ni. Dia sebut apa? Dia kata sebenarnya persoalan utama kita dalam hal kita nak mati ni ialah kita bukan fikir mati jam berapa, mati hari apa, mati pukul berapa, kenapa. Persoalan ialah persiapan. Kemungkinan kita meninggal sebab COVID-19 contohnya. Contoh dalam suara sekarang ni. Dia tak jangka si A meninggal dalam COVID-19. Dia tak jangka dia akan mati ke dalam kes COVID. Betul. Dia segar bugar. Dia umur baru 40-an, 50-an. Penyakit tak ada. Tetapi Allah memilihnya untuk meninggal dalam suasana beri ujian dapat insya-Allah husnul khatimah. Jadi kita ni tuan-tuan hidup ini dalam kerangka beragama, kata Syekh Muhammad Saleh Munjid dalam kitab ini, dia kata biarlah kita sentiasa berhasrat, bercita-cita macam kata Sabah Qadir tadi lah. Orang yang berjaya, yang tenang, yang bahagia, orang yang ada cita untuk mati untuk mati dalam husnul khatimah. Dapat syahid satu ketinggian. Tak dapat syahid pun syahid juga, syahid dalam cara ketika beribadat pun satu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan soalan kedua tadi Ustaz, dia tanyakan berkenaan dengan dia tetap sabar dengan cemuhan apa semua, mungkin ditakdirkan dia meninggal dunia, tetapi adakah kematiannya itu tetap dalam keadaan husnul khatimah? Tapi untuk kita menjawab persoalan tersebut, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini, Detik Muhasabah. Kita membincangkan tentang pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Kalau tadi dah diceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan dengan husnul khatimah, mungkin kita boleh ambil sebagai nota penting dalam kehidupan kita pada hari ini, bercita-cita untuk dapat husnul khatimah. Bukan kita memikirkan bila kita nak pergi, tetapi fikirkan bagaimana cara kita akan pergi. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sediakan kepada anda VT untuk melihat bagaimana pengurusan jenazah. Dipersilakan. Hospital Angkatan Tentera HAT Tuanku Mizan hari ini mengambil inisiatif menunjukkan demonstrasi cara pengurusan mayat pesakit COVID-19. Ternyata prosedurnya amat berbeza dan tidak pernah dilakukan sebelum ini kerana jenazah tidak akan dimandi ataupun dikafankan. Ia juga harus dilakukan secara cepat dan efektif bagi mengurangkan risiko terhadap petugas daripada terkena air atau tersentuh kulit dengan jenazah yang berisiko menyebarkan virus kepada mereka. Menurut pakar bedah am tim pengurusan jenazah HAT Tuanku Mizan, Lieutenant Colonel Dr. Ahmad Tarmizi Muhammad, hanya 6 hingga 10 petugas sahaja yang dibenarkan untuk menguruskan jenazah pesakit. Satu penolong pegawai kesihatan persekitaran ataupun pegawai kesihatan persekitaran, 2 kali anggota daripada rumah mayat ataupun mortuary. Yang ini direct akan mengambil mayat daripada tempat berlakunya kematian, itu di hospital lah, di ward ataupun di ICU ataupun di Jabatan Kecemasan, dibawa ke mortuary. Sampainya di sini akan diuruskan pula oleh 3 orang daripada Jabatan Agama Muslim. Untuk non-Muslim, turun ke bawah diuruskan oleh pasukan pengurusan jenazah non-Muslim. Biasanya bilangannya adalah antara 3 hingga 5 orang, bergantung kepada keperluan. Tambah beliau, petugas juga harus menekankan tata cara pakaian pelindung diri PPE dengan betul semasa memakai atau selepas menguruskan jenazah. Pemakaian PPE juga mempunyai etika tertentu, termasuklah topi pembedahan, perisai muka, sarung tangan, pakaian khas, sarung penutup kasut dan topeng muka N95.
mungkin ada yang tertanya-tanya sebelum ini bagaimana cara untuk menguruskan jenazah mangsa COVID-19. Jadi kita bawakan kepada anda sebentar tadi untuk mengetahui bagaimana tata caranya. Mungkin kita boleh ambil sesuatu iktibar di situ tentang bagaimana penjagaan rapi, betul-betul rapi ya, untuk menguruskan jenazah tersebut dengan topeng, sarung tangan dan segala kelengkapannya. Itu yang kita paparkan kepada anda sebentar tadi. Baik, penonton-penonton yang berbahagia, kita ada pemanggil istimewa di talian yang datangnya dari Kuching, Sarawak. Kita bersama dengan Tuan Haji Rahim. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji Rahim, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Berada di Kuching, Sarawak tu ya? Ya, saya berada di Kuching, Sarawak. Okey, baik Tuan Haji Rahim, kita ada soalan untuk Tuan Haji berkenaan dengan kita sedia maklum yang Tuan Haji terlibat dengan pengurusan jenazah mangsa COVID-19 di Kuching, Sarawak. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman itu pada kita. Ya, terima kasih dari Azri yang berbahagia Ustaz Roslan. Ya. Sebagaimana yang kita maklumi, yang telah kita lihat visi sebentar tadi, yang pastinya dalam keadaan yang luar biasa ini sebagai manusia biasa, pastinya kerisauan, kebimbangan itu tidak dapat lari. Lebih-lebih lagi dalam keadaan apabila kita berurusan secara langsung dengan jasad ataupun jenazah yang dinamakan sebagai jenazah berisiko tinggi ini. Namun dalam pengalaman kami, apabila daripada semasa ke semasa kami berurusan dalam keadaan ini, pastinya sokongan, dorongan, doa dan harapan daripada pihak atasan kami, rakan-rakan, saudara mara. Dan pada masa yang sama, apabila kami mempunyai satu pasukan yang amat baik, ya, satu hubungan, ya, gabungan beberapa agensi yang bertanggungjawab dalam menghadapi krisis ini, kami dapat melaksanakan yang mana apa yang menjadi keutamaannya ialah kami perlu mengatasi kerisauan dan kebimbangan itu. Takut-takut ianya akan memberi kesan dalam usaha kami untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, yang pengurusan yang terbaik kepada setiap jenazah ini. Juga pada masa yang sama, ya, apabila kita berhadapan dengan waris-waris ini, di kalangan ahli keluarga yang berhadapan dengan pastinya satu suasana kesedihan yang amat luar biasa, yang kita tahu, ya. Kalau sebelum ini apabila kita berurusan dalam pengurusan jenazah pada saya, pastinya apabila kita menguruskan jenazah buat kali terakhirnya, pastinya ada ahli keluarga bersama. Yeah. Tetapi dalam suasana yang kita hadapi ini sekarang ini telah menjarakkan mereka, dan kebanyakan mereka ini pada kali terakhir mereka bertemu dengan arwah-arwah ini ialah sebelum mereka dimasukkan ke dalam ward untuk rawatan. Jadi pastinya kamilah bersama keluarga yang besar kami namakan ini, kamilah yang memikul tanggungjawab ini untuk menyempurnakan tutukan fardu kifayah tersebut. Yang pentingnya, kamilah yang akan menjadi istilahnya waris saudara kepada jenazah-jenazah ini. Kamilah yang akan menyentuh mereka, mengangkat mereka, menurunkan mereka ke dalam liang lahat. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menyempurnakan amanah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka yang terakhir menyentuh jenazah tersebut. Dan Haji, kita ada satu soalan lagi berkenaan dengan kita difahamkan untuk menguruskan jenazah mangsa COVID-19 di Sarawak ni prosedurnya agak ketat sedikit. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana prosedur untuk menguruskan jenazah tersebut yang dikatakan ketat tersebut? Ya, bagaimana yang telah kita lihat visi tadi itu adalah kaedah yang telah diputuskan oleh Musyawarah Fatwa Kebangsaan yang sesuai dalam keadaan ini. Pastinya apabila bagaimana yang disebutkan tadi, pakaian PPE, cukuplah kalau saya gambarkan sehingga pakaian tersebut kita tidak dapat merasai angin masuk ke badan. Sampai sehingga ke tahap itu barulah kita dibenarkan untuk mulakan tugasan. Maknanya setiap pergerakan kita, apa yang kita lakukan dipantau rapi oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang pastinya bersama kita sepanjang masa. Dan
kita tidak dapat lari daripada proses kuburan kuman. Ya, maknanya setiap laluan kami itu, ya, setiap perjalanan jenazah itu akan melalui proses kuburan kuman ini. Dan pada ketika itu hanya mereka yang telah ditanggungjawabkan sahaja akan berada dalam lingkaran batasan tertentu untuk menguruskan jenazah tersebut. Dan untuk makluman juga, jenazah ini mestilah diurus daripada bilik jenazah daripada Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak tempat kami beroperasi, sehinggalah ke tanah perkuburan itu diuruskan oleh pasukan yang sama. Maknanya mungkin sebelum ini pasukan padi jenazah hanya akan menyerahkan kepada pihak kenderaan untuk diteruskan perjalanan ke tanah perkuburan dan seumpamanya. Tetapi pasukan inilah yang akan menyempurnakan tayamumnya, menyempurnakan solatnya, seterusnya mengangkat jenazah ini sampai ke dalam van, dan hanya di kalangan kami sahaja yang boleh menyentuh kenderaan tersebut. Sehinggalah keranda tersebut diturunkan ke dalam biang lahat, dan setelah sempurna berada di biang lahat dan setelah melalui proses kuburan kuman, barulah proses selanjutnya diserahkan kepada pasukan khas untuk menyempurnakan penyebusan kepada pengumpulan itu. Juga ini saya kongsikan, tidak terbatas kepada jenazah jasad yang mulia ini sahaja yang perlu digunakan urusannya oleh pihak kami. Beberapa anggota badan yang berkaitan di dalam krisis ini, dalam keadaan ini, contohnya uri daripada kelahiran ibu yang mengandung tapi mempunyai simptom ataupun positif pada COVID-19, ataupun anggota badan yang perlu ditanam juga disempurnakan oleh pihak kami. Jadi itulah di antaranya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian berkenaan dengan bagaimana situasi untuk menguruskan jenazah COVID-19. Sungguh hebat dan mulia tugasan Haji dan pasukan. Terima kasih Haji. Semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Rahim atas perkongsian. Ya, kembali selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haji. Baik, okey. Itu tadi kita bawakan kepada anda bagaimana kupasan ataupun perkongsian dari Tuan Haji Rahim dari Kuching, Sarawak, yang mana menceritakan kepada kita. Tadi kalau kita lihat hanya tata cara, tapi kita dengarkan pula dari Tuan Haji Rahim pengalaman sendiri bagaimana menguruskan jenazah mangsa COVID-19. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit ulasan berkenaan dengan apa yang diceritakan Tuan Haji Rahim sebentar tadi. Baik, dari Azrian, seluruh kehadiran kita pada pagi saya, bila kita mengamati, mencermati, bicara Tuan Haji Rahim jauh Kuching tadi, pertama saya kata ini suatu perkara yang cukup terbaik yang dibuat oleh peringkat frontliner kita. Antaranya adalah mereka terlibat dengan soal mengurus kematian pesakit COVID-19 ini. Satu kerja yang bukan senang untuk dilakukan. Saya bila Haji Rahim sebut tentang proses ke peringkat, kalau mati biasa di Azrin, anak boleh tengok wajah si ayah. Ya, betul. Boleh kucup cium, ya. Mungkin anak-anak boleh beramai-ramai untuk memandi jenazah si ayah. Jamah pegang tubuh ayah pada kaki sampai ke kepala kan. Boleh bawa ke liang lahat bersama. Tapi bila sampai tahap ni, saya tak bayangkan seorang ayah meninggal, tiba-tiba anak tak mendekati rapati. Seorang ibu meninggal, anak tak mendapati. Jadi semua ini merupakan ujian. Namun begitu bagi saya, kepada kita yang tak diuji Allah dengan situasi ini, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur kerana Allah uji kita. Kemudian bagi mereka diuji, keluarga diuji tadi, dengan cerita Haji Rahim tadi, bagi saya, anggap ini satu kemenangan bagi ibu anda. Ibu anda Allah pilih untuk matikan begitu. Walaupun anda tak mampu rapati dekati, ada berjarak jauhnya, tapi percayalah, ibu anda Allah pilih untuk meninggal dalam rahmatnya. InsyaAllah dapat Rasul khatimah. Saya akan sebut kejap lagi insyaAllah. Yang keduanya, pada siapa saya meninggal keluarga begitu rupa, yang penting kepada kita teruskanlah berdoa, berintik pada Allah, buatlah kebaikan sebanyak mana, kerana setiap amal kebaikan kita, si anak sampai kepada mak, ayah meninggal. Itulah hakikatnya. Jadi tuan-tuan, dengar benda macam ni, sesuatu yang menyentuh perasaan kita. Saya sebut kepada apa tuan?
Sebab saya rasa saya dapat menikmati keindahan dapat mandikan jenazah ayah saya yang meninggal, jenazah mak meninggal. Kita rasa hari ini bila seorang meninggal, bayangkan jaraknya jauh, tak boleh tengok. Allahu Akbar. Namun begitu, bagi anak-anak kehilangan ibu bapa kerana COVID ataupun sebaliknya, anggap ini satu rezeki untuk jadikan ibu anda, ayah anda dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka buat kerja, dia telah buat kerja terbaik. Saya yakin Tuan Haji Rahim dan geng dan kelompok kumpulan telah bekerja terbaik. Daripada saat kafankan, daripada saat tayamumkan, sampai ke jenazah selesai, mereka telah berkhidmat yang terbaik dan bukan sembarang orang boleh buat kerja seumpam ini. Bukan semua orang. Kalau saya di peringkat Haji Rahim, pun rasa saya tak mampu. Tapi mereka telah buat satu khidmat yang terbaik, satu pahala besar sebenarnya, menguruskan kematian dalam keadaan orang itu diuji Allah kematian yang tak macam biasa. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Betul ya, kata Ustaz sebentar tadi, agak menyentap hati juga bila Ustaz sebut pada kita, kalau selalu ada kematian, anak waris boleh pergi rapati, dekati untuk menyentuh kali terakhir, tapi berbeza dengan yang mangsa COVID-19 hanya melihat dari jauh sahaja, hanya boleh menatap dari jauh sambil air mata membasahi pipi. Baik, kita renungkan perkara itu dan kita nak sambung untuk ambil soalan dari penonton di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat Facebook kita Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya ada dua. Yang pertama, apakah cara untuk mengelaskan sesuatu kematian itu dengan husnul khatimah, ataupun boleh kita fahami dengan bagaimana cara nak tentukan itu termasuk dalam golongan husnul khatimah. Dan yang kedua, adakah Allah tidak menunjukkan tanda-tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah kerana ianya hanya rahsia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih juga sahabat kita Imran Syakir atas dua soalan yang kira saya baik soalan ni. Terima kasih dan terima kasih Imran Syakir atas soalan yang dikongsikan. Baik Ustaz, bagaimana soalan yang pertama dulu kita ambil berkenaan dengan bagaimana nak sebut kematian itu adalah tergolong dalam husnul khatimah. Baik, tuan-tuan, puan-puan. Pertama sekali, Saudara Imran Syakir dan seluruh tuan-tuan, puan-puan mendengar rancangan kita pada pagi ini. Bila bercakap tentang soal pengkelasan, ataupun golongan orang yang dapat husnul khatimah ini, pertama kita kena berlaku adil. Sebab Allah SWT adil kepada kita. Allah SWT telah menawar pada kita kematian yang terbaik. Kematian dalam rahmat redanya. Satulah saya melihat dalam kacamata saya, kita nak kata orang ni mati masuk khatimah, kita bukan kita. Tetapi natijah amalan manusia yang jaga amal, yang jaga ibadat, yang berilmu, beramal dengan ilmu, buat apa tahu, mereka ini antara orang-orang yang akan dapat husnul khatimah. Katakan sebagai contoh, seorang manusia yang dalam keadaan sentiasa buat kerja baik. Kita bercakap bahasa mudahlah, kerja baik. Mungkin jaga solat, tolong orang, bantu orang, sentiasa cakap benda baik. Maknanya, kalau dia begitu keadaannya dan meninggal situasi begitu, Allah Maha Kaya. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan kebaikan manusia. Kalau kita ambil contoh dalam Quran. Quran kata surah Al-Qari'ah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah." Al-Qari'ah. Siapa yang berat timbangan amalnya? Berat timbangan amalnya apa? Buat kebaikan. Soal dia bersedekah ke, derma ke, berzakat ke, bercakap baik apa saja. Yang penting kata Allah, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aishatin radiyatin. Allah berjanji, orang ni akan hidup dalam ketenangan dalam syurga nanti. Jadi pengkelasan itu bukan hak kita. Hak kita ialah menentukan apa. Sebab tu saya suka kalau guna perkataan merancang kematian baik. Bukan merancang kematian baik. Bukan kita merancang mati baik, tapi merancang kematian baik. Jadi bila kita merancang kematian baik, persoalannya ialah Allah Maha Kaya terima kita. Orang yang, saya ingat saya nak kait dengan soalan tadi. Kita tertinggal soalan tadi. Soalan yang awal kita tadi. Buntir, kan? Kerana orang tu katanya dalam keadaan jahil sebelumnya. Saya nak kaitkan ya. Boleh? Boleh masuk. Kita kait sebab tak boleh kita kena jawab soalan tadi. Dikatakan dia jahil sebelumnya. Jahil mungkin jahat, jahil dan jahat, kemudian maksiat. Tiba-tiba dia berubah. Tetapi orang dalam keadaan tak boleh terima. Cemur, keji, hina, dina contohnya. Dan dia mungkin terseksa batin jiwa raganya. Dia orang jahat awal tapi sekarang dah baik. Dulu tak sembahyang, sekarang dah solat. Dulu penipu, sekarang dah jadi orang yang benar dalam kata-kata contohnya. Kita tuan-tuan, yang menentukan itu bukan orang.
kita. Jadi pengkelasan kepada kita adalah kebaikan itu. Jadi kalau anda dulu orang jahat, kemudian berubah baik, teruskan. Orang nak kata apa? Nak caci, nak maki, Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sebab Allah tahu dalaman kita yang tersembunyi. Allah tahu. Orang boleh cerca-cela. Alah, aku tahu sangat dia dulu penipu. Semua orang ditipu belaka. Nak berubah, alah penipu sampai kiamat. Orang nak cerca-cela. Tapi kita dengan Allah. Jadi saya nakkan dengan Umar Syakir tadi ialah dalam hal ini syarat untuk kita kenal orang tu mati keadaan baik tak baik itu dia dengan amalnya. Teruskanlah. Itu satu. Yang kedua soalan tadi tentang apa? Saya pun dah lupa dah soalan tadi. Soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana nak disebutkan adakah kematian yang baik itu adakah rahsia Allah ataupun ditunjukkan di atas dunia. Yang soalan kata tak ada bukti ya. Tuan-tuan puan-puan, dia begini, dalam kita beramal dua perkara. Ya. Satu amal kita amal yang zahir, yang terang benderang. Satu amal batini yang orang tak nampak. Macam kita sedekah derma, orang boleh nampak keluar duit, orang nampak tak banyak RM1, 20 sen, 30 sen, 100 contohnya. Amal puasa kita sekarang ni, orang tak nampak, saya puasa tak puasa, tapi wajiblah puasa, Ramadan. Jadi ada amal kita yang zahir, orang nampak, solat sembahyang orang nampak, kita bangun rukuk sujud. Ada amal batin kita, orang tak nampak. Sebenarnya dalam hal ini, kita bukan letak Quran kerana orang. Allah mengetahui tentang hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kalau kita mengakali kebaikan dalaman kita dalam keadaan jaga ibadah, jaga amal kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan bimbang. Allah Maha ketahui hamba-Nya ini memang orang yang baik. Hamba ini orang beriman bertakwa, insya-Allah rahsia di depan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun orang kata, aku tak nampak pun dia masa hidup dulu penderma bersedekah contohnya. Tak nampak pun, tapi rupa-rupanya terbangun masjid sebelah rumah tu dia yang menyumbangnya. Allah. Tak pernah cerita kat orang. Terbangun surau depan rumah tu dialah penderma tegar. Jadi Allah Maha Kaya. Orang tak tahu tapi Allah Maha tahu. Kita ni tuan-tuan dalam hidup ini kita nak siapa nilai kita. Biarlah yang nilai kita adalah Allah. Allahu Azza wa Jalla. Wallahu alam. Wallahu alam. Biarlah apa manusia nak kata, asalkan kita tahu Allah sedang menilai kita. Baik sidang penonton, tetap duduk di rumah, dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. Jangan ke mana-mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita dalam situasi detik muhasabah. Sama-sama kita renungi apa yang sedang berlaku di sekeliling kita berkenaan dengan COVID-19, sedang dilanda dengan wabak COVID-19. Mudah-mudahan sama-sama kita dalam sentiasa bermuhasabah. Tambahan pula hari ini Jumaat bersamaan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita sentiasa nakkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, bertambah makin hari makin baik, makin hari makin elok, makin lama makin cantik. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk sama-sama kita war-warkan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya di mana nak menonton Tanyalah Ustaz, sebab saya tak sempat untuk buka kaca TV di rumah dan saya tak ada TV di rumah. Mungkin boleh lihat di Tanyalah Ustaz TV3 Facebook rasmi kita. Di situ boleh tanyakan soalan, menyontor secara live, dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Ustaz Ruslan dan Dai Azrin. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudah Johor. Ya, soalannya tuan. Selamat berpuasa dululah saya nak ucapkan kepada Ustaz dan Dai. Selamat berpuasa, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Ya, soalan tuan. Persoalannya Ustaz, dalam doa husnul khatimah, saya nak tanya Ustaz, solat seseorang tu dia tak pernah berjaga. Maknanya dia melewatkan solat, kadang solat buat, kadang tidak. Dan seterusnya. Jadi saya minta pandangan Ustaz, doa yang dia baca minta supaya kebaikan dalam solat, iaitu antara doa selepas solat, husnul khatimah tu, adakah Allah Ta'ala dengar ke? Adakah Allah Ta'ala terima ke? Dan dimakbulkan? Itulah soalannya tadi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Soalan berkenaan dengan solat. Doa pada Allah minta husnul khatimah, janganlah dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi katanya tadi solat diabaikan, kalau solat pun hujung-hujung waktu kan, kalau dengan orang pun tak berapa baik perangai, lebih kurang macam itu soalan ditanyakan Tuan Haji Tukinon sebentar tadi. Jadi katanya, adakah doa tersebut didengar oleh Allah ataupun tidak? Jadi bagaimana? Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Tukinon atas soalan yang cukup menarik lah ya. Saya kalau nak jawab dengan jawapan yang mudah lah ya. Orang semacam ini adalah orang yang double standard. Double standard. Hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hipokrit lah. Bayangkan seorang anak, sebagai contoh secara akli dulu jawapannya. Dalam kerangka soalan tadi, jawapan akli. Seorang anak pergi minta dengan ayah, ayah duit sikit ayah, tak banyak, nak 100 contoh, sebab nak beli barang. Ya. Pada dianya berkasar dengan ayah. Suruh buat, tak buat. Panggil pun tak dengar. Bahkan bentak contohnya. Jadi kalau anak bentak ayah, suruh buat, tak buat, suruh angkat barang pun malas contoh, jemur kain pun tak nak. Dia minta RM100 nak beli barang. Agak ayah tu beri ke Azrin? Kalau Azrin soal ayah kan? Kalau saya Kalau tak bagi Ustaz. Payah juga, beri juga RM1 lah. Bukan RM100. Sebab timbal balik dengan permintaan tak menasabah. Betul. Kalau dia seorang anak yang jaga akhlak, suruh buat, bentak tidak, nampak sayang kasih. Ayah minta 100, ayah bagi bukan banyak, 150. Lebih lagi. Ini secara mudah. Faham? Saya rasa itu realiti kita. Dalam suasana apa saja. Maknanya Allah Azza wa Jalla ni lebih utama kita kena dekati, hampiri. Sebab kita nak kepunyaannya. Akhirat kepunyaannya, syurga kepunyaannya, keselamatan dunia akhirat kepunyaan Allah, bukan punya kita. Kita ni tak ada apa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dalam surah An-Nahl, nombor 7 kata apa? Semua kamu ada itu punya Allah belaka. Jadi maknanya, kalau kita berhasrat untuk dapat rahmat, keselamatan, keamanan dunia akhirat, maka tunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, dalam hal ini Allah berjanji kepada kita. Allah berjanji kepada kita, tuan-tuan. Berjanji apa kepada Allah kepada kita? Allah berjanji sesiapa yang buat kebaikan, Allah tidak akan kecewakannya. Bahkan saya tengok satu hadis Nabi SAW daripada hadis Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Hadis Imam Tirmizi. Kata Nabi, siapa yang cinta, sayang nak temu Allah, Allah pun seronok nak bertemu dengannya. Siapa yang bencikan Allah, wa man kariha, tak seronok bencikan Tuhan, Allah pun benci nak bertemu dengannya. Kamu siapa? Jadi tuan-tuan Haji Tukinon, dalam hidup ini kita nak satu benda besar di padang mahsyar, keselamatan, syurga, redha Allah Azza wa Jalla. Kalau semayang pun malas. Ramadan pun celan-celuk puasanya. Zakat pun tak tunaikan. Sedekah pun agak bakhil, kedekut minta kejering contohnya. Jadi ke mana kita akhirnya? Maka semua kerja baik kita ini, hasilnya Allah akan balasi mengikut apa yang kita amalkan. Jadi saya kira jawapan saya tadi, dalam kerangka contoh ayah dengan anak tadi, dengan hujah tadi, saya cukuplah. Untuk benarkan kita, tuan-tuan, kalau kita husnul khatimah, laksanakan kewajipan-kewajipan yang
Allah sebut dalam Al-Quran. Minta maaf Azrin, sikit lagi. Kerana surah Fusil kata apa? Dalam surah Fusil Allah berjanji kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fusilat. Allah berjanji orang-orang yang benar-benar bersama Allah, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam berilmu, buat kebaikan yang Allah nak dia buat. Kata Tuhan, jangan bimbang. La takhafu wa la jangan kamu takut dan jangan duka cita. Sebab apa? Sebab Allah akan balasi kamu. Balasan Allah berkata Tuhan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khabar gembira, syurga menanti. Allah balasilah sebab dijaga kita kebaikan. Betul. Jadi inilah jaminan Allah kepada kita. Jadi kalau kita faham mukhalafah sebaliknya, dah kalau tak istiqamah beramal, Allah janji apa? Neraka lah. Ayatnya banyak dalam Quran ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Betul lah. Berkenaan dengan apa yang disebutkan jawapan dari soalan Tuan Haji Tekenong sebentar tadi, kadang-kadang kita ni minta macam-macam, minta sesuatu yang hebat-hebat, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita buat endah tak endah, kita buat suka hati sahaja. Tetapi itulah yang perlu kita titik beratkan. Kata Ustaz sebentar tadi, permintaan tak kena dengan apa yang diimbal baliknya. Baik, kita soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Razali Zali. Assalamualaikum. Soalan saya, apabila seorang yang bertugas di barisan hadapan semasa musim PKP dia terkorban masa menjalankan tugas, adakah dia meninggal di pengakhiran? Yang baik. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Stay at home. Terima kasih juga Razali Zali atas soalan yang ditanyakan. Mereka di barisan hadapan meninggal ketika melakukan tugasan, tanggungjawab dan amanah. Adakah ini dimaksudkan juga sebagai pengakhiran yang baik ataupun boleh dikategorikan sebagai mati syahid? Silakan. Okey, terima kasih Cik Razali ya. Dan Azrin dan seluruh hadir di depan kaca televisyen pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, kita letak dulu ke tepi tentang orang meninggal kerana COVID-19. Yang meninggal kerana COVID, satu cerita yang lain. Sekarang persoalan tentang yang meninggal dalam suasana bertugas. Yang untuk keselamatan. Kita pun dengar dalam berita baru ini dilanggar oleh kenderaan. Tengah-tengah anggota keselamatan bertugas. Tahan roblok, tiba-tiba datang kereta langgar, meninggal. Allahu Akbar. Ada yang dalam perjalanan balik ke rumah penat bekerja PKP ini, jaga keselamatan, dilanggar kemudian meninggal. Jadi banyak cerita. Termasuklah baru semalam, saya ingat dalam berita semalam, seorang nurse meninggal ya, yang terlibat dengan Forliner ini, meninggal di Johor tak silap saya. Meninggal Ahmad. Jadi benda macam ni Allah Maha Kaya lah. Saya nak sebut tuan-tuan dirahmati sekalian, zahir kepada kita Allah Maha tahu. Kekuatan hatinya, kekuatan ilmunya, amal ibadahnya Allah Maha tahu. Solatnya, ibadahnya, itu semua dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi selagi mana orang-orang meninggal dalam kerja kebaikan, kita tak boleh nak sebut benda lebih melainkan orang yang terlibat dengan PKP, tuan-tuan. Dalam keselamatan, jaga keselamatan, jaga jalan raya, kemudian macam-macam. Kita nak kata apa ini? Kita kena kata mereka buat khidmat yang terbaik. Kita sekarang stay at the home. Macam saya, minta saya sebut siapa? Stay at the home daripada pagi, petang ke malam, malam ke petang. Ni baru nak keluar daripada rumah ni. Dah sebulan baru keluar ke TV3. Ya. Stay at the home. Bukan bertugas di jalan raya pun, bukan bertugas 12 tengah hari. Tapi ramai kawan kita, Masya Allah, 12 tengah hari, 3 petang, 10 pagi, di jalanan. Jadi mereka berkhidmat untuk umat, untuk negara. Dan mereka sebagai murabit. Dalam hadis Nabi sebut, orang yang sifatnya murabiton, itu adalah orang yang sedang berjihad, pahala jihad. Jadi, kalau mereka meninggal dunia suasana macam dilanggar oleh kenderaan contohnya, ataupun tiba-tiba mengejut tapi tengah berkhidmat, ia bukan satu kematian yang percuma. Satu kematian ada harga, kan ia termasuk dalam kerangka kalau tengok kepada satu ayat Al-Quran Karim, iaitulah firman Allah Azza wa Jalla. Saja saya nak tengok satu ayat di mana Allah sebut kepada kita bahawa orang ini berada di jalan yang sejahtera selamat. Maknanya orang ini sedang berada di jalan yang betul. Sebab dia sedang berkhidmat untuk agama dan umat sebagainya. Tak kira lah siapa. Dia pegawai besar ke, kecil ke, gaji besar kecil, tapi dia sedang berkhidmat untuk agama. Orang lena, dia tak lena. Orang tak penat, dia penat. Orang tak letih, dia letih. Jadi ini orang-orang ni ada harga si Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita jangan perkecilkan orang-orang yang berkhidmat untuk negara,
Kan mereka murabit. Murabit ini mana orang yang ada ikatan dengan jihad duniawi ini sebelum mereka sampai ke akhirat sana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu yang kita ambil peduli, bukan kematian yang percuma tetapi satu yang cukup berharga. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau tadi kita kongsikan bagaimana pengurusan jenazah mangsa COVID-19 dan sekarang kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana pengurusan jenazah yang terlibat dengan HIV. Kalau nak tahu bagaimana kupasannya, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, stay at home masih lagi tetap dalam kita mood PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau semalam kita difahamkan, kita sambung lagi, tapi kita tetap bersama di rumah dengan ahli keluarga kita, manfaatkan masa berada di rumah. Kalau malam tadi mungkin kita dah mula bersolat tarawih bersama dengan family di rumah, dengan anak, dengan isteri, suami jadi imam, cukup meriah, cukup cantik, dan banyak juga malam tadi saya lihat di media sosial sahabat-sahabat kita mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan tahun ini yang paling cantik dan indah dalam kehidupan, penuh dengan kenangan yang manis. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan kita nak ambil soalan-soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz dari pemanggil dan juga di Facebook Tanyalah Ustaz ataupun di WhatsApp. Tapi seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, kita ada cerita berkenaan dengan bagaimana pengurusan jenazah yang terlibat dengan HIV. Kita ada Ustaz Muhammad Abdullah di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz Muhammad Abdullah? Alhamdulillah. Ya, berada di mana? Berada di rumah. Oh, okey. Baik, stay at home Ustaz Oh, cantik baju tu. Baik Ustaz, kita nak tanya sikit kepada Ustaz berkenaan dengan bagaimana, kalau tadi kita dah cerita pengalaman menguruskan jenazah mangsa COVID-19 dan sekarang kita nak dengar pula bagaimana pengalaman Ustaz sendiri menguruskan jenazah yang terlibat mangsa HIV. Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Menguruskan jenazah HIV dia tak jauh beza dengan COVID-19 kerana pertama sekali badan mangsa mempunyai virusnya. Okey. So jadi maknanya ketika meninggal so kita nak uruskan jenazah untuk mandikan. Jadi maknanya pertama sekali orang yang terlibat dalam menguruskan jenazah kena memakai pakaian lebih sikit daripada jenazah biasalah. Kita akan pakai glove, kita plastik dan sebagainya sebab bagi beza dengan COVID ni, jangkitan dia dengan udara boleh virus tu. Tapi kalau HIV ni adalah lendir-lendir yang ada dalam badan dia. So itu maknanya biasanya jenazah HIV ni dia agak uzur, kerana kalau luka dia tu agak besar, agak tak maknanya tidak sembuh lah kan. So maknanya kita akan mandikan. Kemudian salah satu bahan yang kita gunakan juga dipanggil, mana kita kena guna kalau air bancuhan klorok. So klorok ni kenapa kita guna klorok tu? Sebab bukan klorok tu jadi kulit kita tapis tak, supaya untuk kuman-kuman yang ada tu boleh mati dan tidak keluar. Kemudian setelah kita selesai mandikan, so kita kafankan dia. Tetapi kesamaan dia adalah ketika kafan tu ada lapisan plastik. Sebenarnya kain dengan plastik, dan kita kafan seperti biasalah. So dia bila telah dikafankan dengan plastik tu, maksudnya bawa ke tubuh dah seperti orang biasa dah. Bila macam COVID kan dihadkan bilangan orang yang dekat tubuh. Ini boleh macam biasa dah. Kalau jenazah setelah maknanya kafankan
dengan sempurna dan ada plastik itu. Itu Okey Ustaz. perbezaan HIV. Okey Ustaz. Contoh kalau contoh kita ambil tahu berkenaan dengan kalau COVID-19 dia tak boleh sembarangan orang pergi rapat dekat pergi tengok, tetapi kalau HIV ni boleh atau tidak Ustaz? Ada yang datang untuk menziarahi. Okey, bagi HIV tak ada masalah untuk sesiapa ziarah sebab jangkitan virusnya berbeza dengan COVID. So COVID ni kan melalui udara kan. Tapi kalau HIV ni melalui cecair. Ya. So itu maknanya mungkin kebiasaan jenazah HIV ni jaga usus. Apa yang saya sebut kadang ada luka-luka rakus semua tu I think kena lebih jaga yang lebih lagi lah. So kalau dia kata telah dikafankan dan ada plastik macam tu, dia orang boleh nak datang, boleh nak tengok, boleh ziarah sebab jangkitan dia bukan melalui udara. Tapi jenazah HIV beza dengan COVID, HIV tetap boleh diwudukkan. Sedangkan COVID ni kita tayamum saja. Supaya tidak ada penyebaran virus melalui udara dan sebagainya kan, ataupun di badan tu. Tapi HIV ni boleh tetap diwudukkan, dimandikan seperti biasa. Itu yang agak beza lah. Dari sudut penggunaan plastik apa semua tu lebih kurang agak sama. Baik, dan kita difahamkan Ustaz Muhammad juga ada rumah perlindungan untuk HIV dan mungkin ada sedikit soalan saya nak tanya Ustaz. Mungkin sepanjang Ustaz menguruskan jenazah mangsa yang terlibat dengan HIV ni, ada tak mungkin keluarga yang dia boleh datang untuk ziarah tetapi dia tak nak untuk datang ziarah? Ada tak Ustaz? Okey. Kebiasaan orang yang kena HIV, biasanya kebiasaan setakat ini di Malaysia, biasanya keluarga sudah tak mau dekat, biasanya keluarga akan buang, biasanya keluarga akan sisihkan. Ini kebanyakan biasa, tidak semua. Tapi umum dan kebanyakan begitu. Jadi macam kita yang di rumah perlindungan ni, di antara apa yang kita buat, bukan saja kita penjagaan tu, tapi usaha kita untuk menghubungkan balik mereka dan keluarga. Biasanya keluarga tak tengok, biasanya keluarga akan biarkan. Itu kadang-kadang ketika meninggal pun, kita tak dapat hubungi keluarga. Jadi kita lah dekat rumah kebajikan yang menguruskan daripada dia sakit sampai makan dengan tiup, sampai dia meninggal, itu uruskan dan sampai kepada pengebumian memang kita saja. Mana sukarelawan yang dekat rumah kebajikan ni. Mana biasanya keluarga kadang-kadang dah siap, maknanya dah kita panggil macam dah tak mahu. Itu satu iktibar besar sebenarnya untuk kita. Jadi maknanya kadang-kadang saya tengok bila sedih juga dalam satu sudut bila kita lahir, kita disambut dengan ramai orang dengan kegembiraan. Ketika kita meninggal kita tak tahu. Jadi balik kepada yang bagi Ustaz Roslan sebut tadi husnul khatimah tu penting. Jadi maknanya paling kurang jenazah HIV ini disemayangkan juga alhamdulillah dan juga maknanya diraikan walaupun tak dengan keluarga, tapi kadang-kadang macam saya jaga orang yang kena HIV ini kadang memang ada kesedaran sangat tinggi. So, mereka akan sembahyang, baca Quran. Kadang-kadang masuk ke rumah saya ni pun, baca Quran pun tak pandai. Melihat Quran tu pada kita macam melihat tulisan Cina ke, maknanya kita tak faham langsung alif bata tu. Jadi maknanya mereka belajar sampai boleh baca daripada Iqra sampai Quran khatam meninggal. Itu kebanyakan. Ini tu yang kadang-kadang saya selalu sebutkan benda ni, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung kita baik, penghujung itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak itu. Baik Ustaz, mungkin tadi yang penghujung tu Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan sesuatu yang disebut sebagai husnul khatimah bagi mereka yang terlibat dengan mangsa HIV ni Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk perkongsian pengalaman dan juga pencerahan sebentar tadi. Terima kasih. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah yang mana berkongsi tentang pengalaman menguruskan jenazah mangsa yang terlibat dengan HIV. Kalau tadi ada yang disebutkan sampai ada family yang dah tak mengaku ahli keluarga, tak nak jumpa lagi dah. Itu satu benda mungkin menyayat hati penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan kita nak dengarkan sedikit ulasan berkenaan dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi di VT tadi. Ustaz Roslan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya mengamati perbincangan ilmu daripada sahabat saya lama, Ustaz Muhammad tadi. Dia Azrin ya. Pertama sekali, kita kena ingat bahawa masalah kita dengan urusan hidup ini, dosa, maksiat, kejahatan kita, bila sampai setahap masa dan waktu tuan-tuan, ingat Allah itu Maha
pengampun. Sebab Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Khabar pada hamba, aku ni Tuhan pengampun. Jadi makna dalam kita bicara tentang orang yang HIV ke contohnya, memang mereka ini kalangan pendosa secara mudahnya di awal. Tapi subhanallah, dalam hidup ini tuan-tuan, kita bincang hari ini tentang perakhiran yang baik. Tengok kata Ustaz Mat tadi, bagaimana ada yang dulu tak reti Quran, dah reti Quran. Sampai habis Quran, meninggal dunia. Allah. Dulu tak solat, tapi kekal solat, meninggal dunia. Suatu Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Daripada hadis Sal bin Sa'ad, Nabi bersabda, amalan kita ni penghujung macam mana? Sebab kita tuan-tuan kena hargai. Saya sebut di kesempatan pada pagi ini, tuan-tuan, bukan apa sebab kita dalam hidup jangan mudah kita nak cerca, nak cela, nak kata kat orang. Walaupun dia pendosa. Yang berdosa, tengok dia buat maksiat. Jangan cepat kita nak mencela. Bukan mak kita biarkan. Kewajipan kita tegur, beringat dan pimpin tangannya kepada keberjalan. Tetapi jangan cerca, kamu ni pendosa. Tak ada syurga, neraka. Tak, tuan-tuan, kita tak tahu. Walaupun dia HIV, tapi penghujungnya Quran dia dah reti. Mungkin hafal Quran pun, tak pun semua pun dia hafal Quran. Solat dijaga. Jadi dalam kata Nabi, amalan terakhir itulah paling penting. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi tuan-tuan, sul khatimah ni penting sangat. Sebab itulah kita kena ambil cakna hal ini. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan kena anggap kita di tempat itu. Saya ingat, bila dah Israel bagi saya ruang peluang ni, saya ingat sebab bacaan saya di antara buku tadi, Silsilah Amal Qulub ini, dalam kitab ini disebutkan bahawa kita ni mesti ada dua sikap dalam beragama. Dua sikap pun ada. Sikap yang pertama ialah kita kena tengok kita ni juga kadang-kadang ada kekurangan dan kelemahan. Jangan tu kita ni sebagai hamba yang lengkap. Kita tak tahu, kita hari ini solat rajin, ibadat rajin, puasa sunat pun ada. Penghujung macam mana? Bimbang kalau penghujungnya kita mati dalam sul khatimah tanpa taubat. Contohnya. Tengok kita. Yang kedua sikap itu ialah kita sentiasa berusaha untuk jadi orang yang baik. Usaha. Dah baik, tak baik lagi. Dah elok, tambah elok. Ini kata pengarang kitab kita ini, dua mesti ada dalam hidup. Kalau itu yang kita ada, insya-Allah kita dapat husnul khatimah. Hamba Allah kita yang HIV tadi, kita tak kata mereka ini orang yang hilang segala. Mereka mungkin kesilapan mereka adalah kerana berkawan, kerana berteman, kerana kawan jahat. Tapi tengok masya-Allah di penghujungnya, dia mencari laluan ilmu, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Itu kita harapkan insya-Allah. Wallahu a'lam, kan? Tidak semestinya orang yang jahat itu tidak ada masa depan dan tak semestinya orang yang baik tidak ada masa lampau. Itu yang terbaik. Patut kita dia spontan keluar saya kan. Itu satu benda yang agak dapat membuka minda kita pada pagi ini, dan kita nak bacakan terus soalan di Facebook Tanyalah Ustaz. Apakah soalannya dari sahabat kita Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Setiap manusia di dunia ini pasti Allah sudah menetapkan kematiannya. Cumanya Allah tidak memberitahu bila, di mana dan bagaimana pengakhiran setiap hamba-hambanya. Soalan saya Ustaz, adakah dengan hanya sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah itu sudah dikira yang kematiannya itu satu pengakhiran yang baik? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Laila di La Rosa. Bertanyakan soalan, adakah dapat mengucap 2 kalimah syahadah ketika mana menghembuskan nafas terakhir, dia itu boleh disebut sebagai mendapat husnul khatimah. Bagaimana Ustaz? Baik. Silakan. Laila di Rosa jauh ni antara top fan kita di pada Sabah ni. Baik. Pertama sekali, kita kena ingat bahawa merancang kematian baik itu adalah satu kemestian. Merancang kematian baik. Kena faham tu. Merancang kematian yang baik. Kena ada baik itu. Kalau merancang kematian tidak cukup. Merancang kematian yang baik itu satu kemestian. Sebab kita tak tahu. Saya setuju bila Laila sebutkan tadi bahawa di mana kita akan meninggal tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tempat mana, bumi mana, bahkan hari apa kita tak tahu. Kita hidup ni, kita ada 2 hari tanpa tarikh. Kita 2 hari tanpa tarikh. Yang pertama, kita tahu bila tarikh meninggal. Kedua, tarikh kiamat. Kita tak tahu. Tarikh kiamat kita tahu dan tarikh kematian kita. Semua dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan bila bercakap tentang persoalan tadi, kita tak tahu. Sekarang ni tiba-tiba dalam soalan kita mengucap syahadah.
isunya sekarang ialah ucapan tu ucapan macam mana. Kalau ucapan sekadar ucapan di bibir tanpa diamali, belum lengkap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah berkata Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kata-kata beliau tentang hadis Nabi. So, ada Nabi sebut dalam satu riwayat pada Abu Daud yang disahkan Albani, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang hujung hidupnya dapat ucap la ilaha illallah, masuk syurga. Di sini kata para ulama, bukan ucapan bibir saja. Ucapan diterjemah dengan amalan. Sebab itulah kita dalam hidup ini, tuan-tuan, kita nak bawa kalimah la ilaha illallah sampai daripada mana? Daripada mula hidup sampai kematian. Sebab itulah terjemahan lain kalimah dengan amalan. Ulama kita kata apa? Orang yang ucap kalimah syahadah ini, la ilaha illallah ini, mesti terjemah dengan amalan. Itulah warna kita kena warnakan. Tapi sekadar ucap saja, sembahyang tidak, ucap saja, kebaikan tak buat, tak jadi. Betul. Jadi mana ucapan ini dengan amalan. Soalnya sekarang ialah, macam mana kita terjemahkan amalan? Atau kita kena belajar ilmu. Belajar tentang konsep tauhid dalam Islam. Apa konsep dan makna la ilaha illallah itu sendiri? Apa terjemahan secara praktikalnya? Waktu dalam hubungan ni kita kena bincang tentang soal keimanan. Ulama sebut iman itu mana? Iman itu ialah al-qaul bil lisan, ucapan bibir. Yang kedua, at-tasdiq bil qalbi, yakin dengan hati. Yang ketiga, al-amal bil arkan, anggota badan kita bertindak, tunaikan. Jadi bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, terjemah dengan amal, hati pun yakin, insya-Allah kematian kita, walau di mana kita mati, malam ke siang, mati di Mekah ke Madinah, dalam isu Covid sekalipun, insya-Allah kematian yang penghujungnya ada nilai kebaikan ataupun husnul khatimah. Dia bukan sekadar ucapan bibir. Sebab itulah kita bila kematian ni, kita bukan ajar si mati hanya ucap. Kita kena ajar dia beramal. Di samping kena ajar dia mati itu dengan ucapan, tapi kena ajar dia beramal sekali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak tahu di mana, tak tahu bila dan bagaimana. Jadi merancang kematian yang baik itu satu kemestian untuk kita lakukan, dan kita tak tahu apa nama kita esok. Itu yang sangat kita takuti. Tak tahu nama esok apa ya. Hari ni mungkin nama kita Azrin, tapi esok mungkin tak tahu apa panggilan untuk kita. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, walaupun setiap hari kita bersyahadah, beristighfar dan bermuhasabah diri, ketakutan masih menyelubungi diri, takut-takut tidak diberi husnul khatimah. Bagaimanakah untuk mendapat kekuatan supaya hidup tenang sebelum nafas terakhir? Terima kasih Ustaz dan Dai. Terima kasih juga Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Dia kata, ya betul, setiap hari istighfar, setiap hari berdoa, setiap hari minta kebaikan, husnul khatimah, dan setiap hari kita muhasabah, tetapi hidup tetap tak tenang katanya. Tapi bagaimana Ustaz katanya tadi, semoga kita ni hidup tenang di atas dunia dan dapat pengakhiran yang baik. Mungkin ada tips Ustaz, silakan. Okey. Yang pertama sekali, yang penting adalah kita terus beramal, berilmu dan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuahlah disebutkan tentang istighfar, disebutkan syahadah pun ada, amal pun buat. Tapi masih ada dalam hati kok tak dapat husnul khatimah. Senjata kita ni, tuan-tuan dalam hidup, senjata kita utama ialah istiqamah. Istighfar, istiqamah. Syahadah, istiqamah. Amal salah, istiqamah. Derma, istiqamah. Ucap zikir tasbih, istiqamah. Buat baik, istiqamah. Bila adanya istiqamah dalam kita beramal, itulah di antara kata kunci yang paling utama yang akan membuat kita dapat husnul khatimah. Tadi saya dah baca ayat Fussilat di awal tadi, iaitu ayat mana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah beri gambaran orang yang istiqamah dalam beramal. La takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan duka cita. Sebab apa? Sebab bila kita dah beristiqamah daripada sudut jaga betul-betul ibadah amal kita, Allah Maha Kaya lah. Sebab kita beramal kerana Allah Azza wa Jalla. Satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Marwan namanya. Saya tak ingat dia ini di kalangan Ansar ke Muhajir. Tapi Marwan. Marwan ini, sahabat ini tuan-tuan, dia orang biasa. Bukan kaya semacam Abdurrahman Auf, tak sebab macam Abu Bakar. Orang biasa. Tapi biasa beliau pun ada kebaikan dia buat. Apa kebaikannya?
Dia suka bantu orang-orang fakir miskin keliling kawasan kampungnya. Saya ingat dia ni Ansar. Ansar ni orang Madinah. Dia Marwan ini walaupun tak sekaya Umar, tak sekaya Abdul Rahman dan sehebat Umar, tapi dia ni walaupun begitu, dia tolong orang keliling, bagi makan. It'am al-masakin. Mak dia setiap hari dia akan pastikan buah tamar sikit banyak dia akan kongsi. Marwan ini. Satu hari bila Nabi isytiharkan perang, biasa zaman Nabi bila perang ni, Nabi minta sahabat menyumbangkan. Yang ada unta bagi unta. Ada baju besi bagi baju besi. Yang ada duit dinar, holo dinar emas. Ada kuda perang untuk berangkan. Semua berlumba lah. Marwan ini nak bagi baju besi, dia orang miskin. Nak bagi harta benda dinar emas, duit tak ada. Yang dia ada adalah buah-buah tamar yang masih keadaan tak upah nak elok. Sebab dia orang kampung. Jumpa Nabi SAW, Marwan ini. Ya. Sahabat tu dalam keadaan holo macam-macam. Umar pun nampak muka sedih. Ya Rasulullah, dia kata, aku ni taklah sama dengan orang lain. Yang holo baju besi, yang kuda-kuda macam-macam. Lalu dia rasa dianya macam, down. Apalah dah ya. Bertukar dia Ramadan ni lah ya. Dia rasa down hati dia. Ya. Tapi Nabi kata, tidak. Kamu tetap dianggap baik oleh Allah kerana kebaikan kamu Allah akan pandang. Dapat kebaikan. Makna tuan-tuan, kita hidup ini, bila kita buat cipta kebaikan, kecil mana pun jangan bimbang, Allah akan nilai. Jadi akhirnya itulah husnul khatimah kita. Saya ingat cerita lebih faham lah tu. Kita tak faham lah ya. Wallahualam. Alhamdulillah. Yang penting istiqamah itu perlu kita jaga betul-betul tentang apa segala Jadi amalan Marwan yang tadi kita istiqamah buat. dengan kebaikan. Kisah Marwan tadi pun tentang istiqamah yang Ustaz kongsikan kepada kita. Cantik, menarik kisahnya. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah, kesan COVID-19 seluruh dunia merasainya. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari wabak tersebut, mereka yang sakit dapat disembuhkan kembali dan semoga kita terlindung daripada wabak penyakit dan juga tidak juga kita ni terlibat dengan benda-benda buruk dalam kehidupan kita. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah, kita berakhir dulu Tanyalah Ustaz di TV3 di sini. Kita berakhir, jangan lupa sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada penonton setia program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita di dalam mood detik muhasabah ketika mana dunia sedang diuji, keadaan kita sedang takut dan penuh pengharapan, berduka di dalam hati. Inilah masanya untuk sama-sama kita renung diri kita, lihat balik apa kesilapan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga semua dapat kembali dalam keadaan seperti biasa. Dan kita nak sambung 30 minit lagi perbincangan kita di TV9 untuk kita menghabiskan apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Baik, kita nak teruskan. Kita ambil soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Kak Mas dari Kuala Kangsar, Perak. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Salam Ramadan Karim. Seseorang yang mendapat kematian yang baik sangat dicemburui oleh kita semua. Ada yang tengah solat, tengah baca Quran, tengah iktikaf di masjid dan sebagainya. Soalan saya, ada dua soalan. Yang pertama, bolehkah kita berdoa untuk mati dalam keadaan yang baik seperti itu? Dan soalan yang kedua, adakah orang koma berbulan-bulan dan bertahun-tahun mendapat husnul khatimah Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Mas atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan tu, cantik soalannya. Yang pertama dulu Ustaz, dia tanya, boleh tak minta mati dalam keadaan yang baik? Ya Allah, aku nak mati macam orang tu dalam semayang. Boleh ke Ustaz? Minta tersebut doa. Silakan. Yang pertama sekali, dalam hidup beragama ni, kita kadang-kadang kena ambil contoh orang. Nak jadi baik, kena contoh orang yang baik. Nak jadi orang yang bijak, contoh orang bijak. Jadi kalau kita ambil contoh yang buruk, buruklah kita. Betul. Kalau kita contohnya keadaan kurang ibadat, semayang, cuba kita kawan orang semayang. InsyaAllah kita akan tunaikan sembahyang sama. Kalau kita seorang yang agak bakhil, bin kedekut, bin terkejering, contohnya.
Kalau kita tak berkawan dengan orang yang baik, kedekut sampai kematian, tapi cuba kawan dengan Azrin. Contohnya, Azrin suka derma. Allah. Asyik-asyik nak hulur Insya saja. Allah. Saya berkawan, akhirnya saya akan melekat. Baguslah. Tak banyak pun sikit. Jadi akhirnya saya akan jadi orang yang ikut langkah Azrin, suka derma. Itu adalah satu benda yang penting. Ya. Al-qudwatul muthlah. Ini hakikat. Sebab dalam agama ni, sampai Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu ikut agama kawannya, akhlak kawannya. Kalau kawannya baik, baiklah dia. Kalau buruk, buruklah dia. Dalam Islam itu kaedahnya. Jadi kita, tuan-tuan, bila tengok orang meninggal keadaan yang cukup mulia, meninggal tengah sujud, meninggal tengah ke masjid, meninggal tengah baca Quran, hati berdebar kan? Allahu Akbar, meninggal tengah sembahyang subuh dia, meninggal tengah berzikir. Kita pun tengok gambar-gambar meninggal tengah baca Quran kan? Akhirnya terletuk kepala, meninggal. Ya tu. Boleh ke tak boleh kita berdoa pada Allah, ya Allah aku nak mati macam itu? Mengapa tidak boleh? Sebab dalam Islam ini, kita kena bentuk kesuatan kita nak ikut kebaikan. Sebab itulah maka dalam agama ni, Nabi ajar kita supaya ikut kebaikan. Sama. Boleh. Cuma yang tak bolehnya, kita minta Allah matikan kita keadaan kita tengah sempit. Tengah dalam keadaan ujian. Datang, ya Allah baik aku mati daripada menerima bebanan. Tak boleh. Haram hukumnya. Bahkan makhluk haram hukumnya. Sebab kita minta kematian yang bukan pada masanya. Soal mati hidup siapa punya? Allah. Hidup mati Allah punya. Kuasa Tuhan. Waktu dalam Islam ni, dianggap dosa besar orang yang bunuh diri sendiri. Faham. Sebab orang bunuh diri, makna apa? Dia telah kecewa hidupnya. Kerana putus cinta, putus kasih, putus harta, aku baik mati daripada hidup. Terjun bangunan. Kerana putus cinta dengan Cik Minah contohnya. Contoh. Dosa besar dari Islam. Jadi, mengambil iktibar kebaikan, minta mati macam orang tu, satu kebaikan sama. Baik. Adapun orang yang telah dalam keadaan koma. Bertahun-tahun, berbulan-bulan. Bertahun-berbulan. Dia meninggal, macam mana keadaannya? Kita tidak boleh menghukum orang di atas zahirnya. Ya. Allah Maha Kaya. Kepada kita, kalau dia seorang anak contohnya, ayahnya dalam keadaan koma dah 3 bulan. Dah setahun di hospital. Kewajipan anak apa dia? Kewajipan anak ialah, cubalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla malam siang, ya Allah ampun dosa. Kalau aku berdosa, ampunkan. Itu saja. Jadi kewajipan kita ialah minta pada Allah untuk ampunkan dosa. Soal dia dengan Tuhan, itu adalah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia kaki solat, selamat. Dia tak solat, Allah Maha Kaya. Tapi kita dalam meraihkan orang sakit, berdoa kepada Allah. Bukan doa apa? Doa sembuh kalau boleh. Allah masyfi, ya Allah sembuhkan dia. Mudah-mudahan bila sembuh, dia kembali jadi orang yang terbaik. Ya. Dulu tak solat, dia lebih solat. Dah solat, lebih kuat solatnya. Contohnya. Baik. Kemudian berdoa yang kedua apa? Berdoa supaya Allah redha. Kemungkinan orang dah setahun dan koma. Minta Allah beri keputusan yang terbaik baginya. Ya Allah, berikan yang terbaik baginya. Kalau kita anak, kewajipan macam tu. Jadi tuan-tuan, kita nak kata orang ni, penghujungnya baik ke tidak, bukan urusan kita. Tetapi, mudah-mudahan, kafarah dengan, sebab ini pandang ulama juga, saya ingat kata-kata daripada Al-Imam As-Suyuti, sebut di antara kafarah dalam kita, hukum kita adalah Allah uji kita dengan sakit. Batu orang yang sakit demam ini agak lama, itu cara Allah kafarah, mungkin dosa dia. Adalah kemanisan di sebalik itu. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui rahsia hati manusia. Kepada kita masih hidup, doalah kebaikan. Pada si yang sakit, mudah Allah sembuh, Allah beri kebaikan kepadanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Doa yang baik-baik itu untuk Yang mereka, baik-baik. semoga sembuh nanti jadi mereka yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Dini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, apa soalan tuan? Ya, soalan saya sebelum tu ya, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada Ustaz. Selamat menyambut Ramadan. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lihat seseorang tu okeylah semua Ustaz. Ya, tingkah laku, budi pekertinya, segala apa, nampak gaya dengan jubah, dengan serban yang begitu baik, cantik Ustaz. Tapi kadang-kadang kita melihat, ada yang saya sendirilah melihat, kadang-kadang saat pengakhirannya ni Ustaz, saat pengakhirannya tak ada sebagaimana Ustaz terangkan tadi, ada 10 tanda-tanda pengakhiran yang baik, iaitu husnul khatimah yang diinginkan semua orang Ustaz ya, termasuklah saya juga Ustaz. Jadi apakah ini menandakan segala amal ibadah apa yang dibuat, perang apa yang dilakukan di muka bumi ini ditolak ke bagaimana ke Ustaz, sedangkan tak termasuk dalam 10 yang Ustaz menjelaskan tadi, tanda-tanda pengakhiran yang baik ataupun husnul khatimah, walaupun budi pekertinya seorang yang warak dan seorang dermawan sekalipun di saat hidupnya di dunia ini, tapi tidak
melihatkan di saat terakhir ataupun pengakhiran yang dikatakan sebagai husnul khatimah tadi tidak nampak tanda-tanda yang diterangkan oleh Ustaz. Apakah ini menandakan segala amal ibadat dilakukan ditolak ataupun bagaimana Ustaz di pengakhiran yang begini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kehidupannya baik, geng masjid kan, rajin pergi jemaah, berjubah katanya itu berserban selalu kan. Kehidupan memang dalam keadaan baik, tapi bila mana dalam pengakhiran hidupnya dia tak nampak seperti mana tanda-tanda mereka yang mendapat husnul khatimah. Jadi tanya Tuan Omar sebentar tadi, apakah yang boleh disebut kepada mereka yang dalam keadaan seperti ini Ustaz? Mungkin ada sesuatu saya nak kongsikan. Baik, Cik Omar Abdul Majid dan seluruh kehadiran para penonton di pagi yang penuh barakah ini. Dia dalam hidup kita ini, kewajipan kita paling utama dalam Islam ialah beribadat. Ya. Itulah hakikat kita dengan agama kita. Kewajipan beribadat. Laksanakan kewajipan yang Allah tentu kepada kita. Kan Allah berfirman Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itulah kita. Yang kedua ialah dalam kita beribadat kita kena ada keikhlasan. Keikhlasan makna kita kena bersihkan hati dan jiwa. Tidak riak, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur kepada amal kita. Tidak ada sum'ah, tak ada. Yang kedua di samping ikhlas kita kena ada kesungguhan dengan ada mujahadah. Ini saya sebut tentang prinsip dulu ya. Yang ketiga kita kena istiqamah. Sebab itulah prinsip mujahadah kena ada. Ikhlas kena bentukkan. Kemudian kena ada istiqamah dalam beramal. Ketiga-tiga merupakan rahsia penting. Ikhlas dia akan pandu kita untuk jadikan amal kita kenal betul pada Allah. Mujahadah kita tak kira dah. Dalam beramal ni letih ke penat kita buat. Ini mujahadah. Ya. Kadang-kadang letih tapi buat sebab kita tahu pahala menanti. Penat kita buat. Yang ketiga ialah kita istiqamah. Kecil pun kita buat sebab istiqamah. Bila ketiga-tiga tuan-tuan, rahsianya ada bersama kita. InsyaAllah dengan harapan kita akan terima Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kata Cik Omar, di penghujungnya ada orang yang kadang-kadang tidak ada kekuatan akhirnya pincang. Jadi kemungkinan ikhlas tak cukup, mujahadah tak seberapa dan istiqamah tidak ada. Jadi silap siapa? Silap kita. Satulah maka tuan-tuan dan kita nak sangat dalam hidup ini bila kita dapat pandu amal kita kerana Allah Azza wa Jalla, mujahadah yang sesuai dengan istiqamah sesuai, jangan bimbanglah. Akhirnya kita akan berada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi saya, kita nak tentu orang ni penghujung macam mana bukan kita. Tetapi kita ada cita-cita. Saya dah sebutkan tadi, saya ulang baliklah. Sebab Nabi sabda, innamal a'mal bil khawatim. Penghujung tu yang kita nak. Sebab itulah kita ni mesti hidup suasana jaga ibadat. Bila jaga ibadat, mudah-mudahan itulah penghujung yang terbaik kepada kita. Wallahu a'lam. Tiga perkara sebentar tadi yang perlu dititik beratkan betul-betul. Ikhlas, mujahadah dan istiqamah. Itulah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan untuk mendapat husnul khatimah. Jadi sedang menonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru detik muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Kita berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita membincangkan topik berkenaan dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Saya kira banyak nota penting yang dapat anda catat di rumah pada pagi ini dalam buku nota khas kita untuk Tanyalah Ustaz. Berkenaan dengan topik yang kita bincangkan, poin-poin penting dari awal mukadimah tadi. Kita jawab persoalan, ada pengalaman dikongsikan dan macam-macam benda baru yang kita dapat pada hari ini. Dan kita ambil sebagai kunci kehidupan kita untuk mendapat
pengakhiran yang baik. Itu cita-cita yang utama. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, mungkin ada kita yang di rumah tertanya-tanya dan bermain di ruang fikiran anda yang tertanya-tanya, dan banyak juga saya nampak di media sosial yang bertanyakan soalan ini. Dia kata, adakah mereka yang meninggal dunia yang terlibat dengan wabak COVID-19 ini boleh diklasifikasikan sebagai mereka yang mati syahid? Jadi, saya rasa anda tertunggu-tunggu untuk jawapan dari soalan itu. Jadi sama-sama kita dengarkan dari Ustaz Roslan untuk pencerahannya. Jadi Ustaz, dipersilakan. Okey, tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, satu ujian yang sedang melanda sekarang ini. Bahkan kematian sudah pun menjangkau 95 kes malam. Ya. COVID-19. Allahu Akbar kepada keluarga kematian ayah, ibu, isteri, anak kerana COVID-19. Kita ucapkan takziah. Kita ucapkan rasa takziah yang amat tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan titik kesabaran kepada mereka. Sebab saya fikir, tuan-tuan, kematian macam ni kematian yang tak dapat digambarkan. Ya, kerana perpisahan yang begitu sangat terasa lah. Tak dapat tengok jenazah, tak dapat rapati jenazah, tak dapat urus jenazah, tak dapat mandi jenazah. Jadi saya rasa tertekan jiwa kita. Sebab kita ni tuan, kemanisan beribadat ni, kemanisan hidup ni, bila dapat mandikan jenazah mak. Betul, Ustaz. Ayah dapat tengok wajah terakhir. Kita seronok turun dalam liang lahat bersama, bawa jenazah. Memang seronok. Seronok kenapa? Kita rasa bahagia. Khidmat terakhir dengan tangan kita sendiri. Inilah tangan yang selesai jenazah ayah kita. Tapi orang ini tak dapat. Baik tuan-tuan. Dalam Islam, rupa ada harga Allah kepada kita. Kematian-kematian yang sifatnya orang yang COVID-19 ini. Memang tak ada hadislah sebut yang mati COVID-19 ini orang yang itu dianggap sekian-sekian. Tetapi kalau tengok dalam hadis yang banyak, dalam maksud yang lain, ada satu gambaran hadis yang jelas. Dan ini pun saya ingat fatwa dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara kita. Nabi bersabda antara syuhada dalam agama ialah khamsah, ada 5. Pertama, al-mat'un, yang mati kerana kes ta'un. Yang kedua, al-mabtun, yang mati sakit perut. Mungkin kanser seumpamanya. Kemudian al-gharik, yang mati lemas. Kemudian yang dalam keadaan jatuh bangunan ke dihancur kerana bangunan runtuh, al-hadm. Kemudian orang mati syahid dalam medan perang. Jihad perang. Baik. Kita bincang tentang ta'un tadi. Sebab dalam hadis ta'un jelas. Sebab Nabi sebut hadis, Nabi kata apa? At-ta'un syahadatun likulli muslim. Hadis daripada Imam Muslim. Orang mati ta'un itu syahid. Orang mati ta'un syahid. Jadi dalam kerangka ini, ikut fatwa wilayah sekali pun menyebut bahawa dalam COVID-19 sekarang ni, dalam situasi mereka dianggap orang itu sebagai syahid. Syahid akhirat. Dia bukan syahid dunia, akhirat. Dari orang mati syahid, dunia akhirat satu saja, iaitulah orang yang mati dalam medan perang. Syahid dunia dapat, akhirat dapat. Tapi orang mati ta'un ini, disebut dalam fatwa kita ialah dapat syahid akhirat. Bermakna, mati mereka dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Mati mereka dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Mati mereka dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan kita bahawa mengikut apa yang dibincangkan, bahkan ini fatwa dunia sekalipun menyatakan kepada kita bahawa orang COVID-19 meninggal ini dapat syahid akhirat dengan makna Allah akan beri mereka keluasan rezeki di padang mahsyar nanti. Soal mereka dengan dosa, kekurangan, manusia ada kekurangan. Allah Maha Kaya. Sebab Allah akan beri mereka kerahmatan. Bagaimana kerahmatan kita tak tahu. Ya, betul. Jadi kesimpulannya dianggap syahid. Dan kita boleh bincang. Syahid itu macam mana? Tak dapat neraka, tak sentuh. Tak. Allah Maha Kaya, apa situasinya, mereka dianggap sebagai syahid. Ini fatwa telah dikeluarkan. Wallahualam. Okey, baik. Itulah jawapannya. Mereka dianggap sebagai mati syahid akhirat. Ya. Itu jawapannya. Khalas. Baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian berkenaan dengan soalan tersebut. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Syafiq Safwan. Assalamualaikum. Boleh tak Ustaz kongsikan antara amalan-amalan ketika hayat kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat pengakhiran yang baik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Syafiq Safwan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat husnul khatimah. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian.
Kalau kita tengok dalam kerangka hukum beragama ini, boleh kita sebut dengan bahasa mudahnya, semua amal-amal salih dalam Islam, Ya. tujuan utama untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Sehingga dalam bab sedekah, Ya. sedekah. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad, Nabi kata apa? Man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala khutima lahu biha dakhala jannah. Khutima lahu biha dakhala jannah. Khutima lahu biha. Nak kena betulkan bacaan tu. Sebutan. Salah nanti saya pun bermasalah. Khutima lahu biha al-jannah. Siapa yang bersedekah? Sedekah. Sedekah, menyumbang, terutama dalam musim-musim sekarang ni, amat wajar sekali. Tolong bantu orang. Dengan harapan dapat redha Allah, kata Nabi, dia akan dapat syurga. Satu contoh. Yang kedua, contoh puasa pula. Dalam riwayat Imam Ahmad juga, Al-Albani sahihkan hadis ini. Nabi kata, apa? Man khutima lahu bisiyami yaumin dakhala jannah. Siapa yang tutup hidup dengan puasa, dia berpuasa, meninggal. Ya. Puasa sunat, meninggal contohnya. Nabi kata, dapat syurga. Jadi makna sebagai contoh, amal-amal soleh kita Islam ni semua ke arah untuk dapat husnul khatimah. Puasakah kita, sedekahkah kita, cakap elok jangan menipu orang pun dapat. Cuma yang penting adalah penjelasan kena ada lah. Sebab dalam agama ni, kalau kita nak tengok dalam cuaca agama ni, warna agama ni, memang ada di sana benda-benda Nabi telah jadikan sebagai sempadan kepada kita. Yang pertama, antara jalan untuk capai husnul khatimah, pertama ialah kita kena cintakan ilmu. Hubbul ilmi. Sahabat tuan-tuan, sebab ilmu adalah merupakan pemandu kepada kebaikan. Ilmu sampai kiamat pemandu kepada kebaikan. Sebab ilmu tak pernah menipu. Orang jahil, bila ilmu tak ada, memang berat hidupnya. Tapi orang berilmu, tak ada masalah. Jadi pertama, terhadap husnul khatimah, kita mesti hubbul ilmu. Cinta ilmu, hubbul ilmi. Yang keduanya ialah, untuk dapat husnul khatimah dalam kerangka agama, kita sentiasa hidupkan berbaik sangka. Ini penting sebab dalam hadis Nabi sebut, yaqulullahu azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi. Maknanya Allah sendiri pun baik sangka kita. Kita kena baik sangka dengan Tuhan, dengan orang. Sebab tu orang dapat husnul khatimah jangan cari musuh. Ya. Kalau saya dengan Azri, agak-agaknya akhlak saya suka mengata, cerca, mencela semua kebaikan Azri, saya kata bodoh, bangang contohnya. Mana saya kata keadaan tak elok. Ya. Saya cari pasal. Saya tak dapat husnul khatimah. So apa? Saya suka mencela, mencaci. Dan Islam tak macam tu. Saya kena sangka baik. Saya kena bantu Azrin. Kalau salah, tolong betulkan. Kalau baik, tolong angkat kebaikan. Baik. Termasuklah juga, antara jalan kita dapat husnul khatimah ialah kita mesti taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya kena tekan. Sebab tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, punca utama husnul khatimah ialah bertaubat. Sebab kunci akhir kita kena taubat akan dosa-dosa kita. Bila kita bertaubat, dia adalah pintu utama untuk kita masuk melalui pintu itu untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Itulah jawapan saya. Ringkas, 3 isi penting yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah cinta ilmu, yang kedua sangka baik kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah taubat. Itu kunci akhir untuk mendapat husnul khatimah. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan pengakhiran yang baik ini, tapi masa mencuri, jom sama-sama kita dengarkan rangkuman kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Ustaz, mungkin kesimpulan untuk perbincangan kita ini. Silakan. Baik, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Kita kena ingat bahawa hidup ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Bukan milik kita. Agenda hidup ini Allah yang tentukan. Sebab kita akan bermula dengan alam kehidupan, tutup dengan alam kematian. Kata Imam Al-Ghazali, dunia ada awal, ada hujungnya. Akhirat ada awal, hujung tiada. Dunia ada awal, ada hujungnya. Bermula dengan hidup dalam janin ibu kita sebagai kandungan, tutup dengan kematian. Itu dunia. Tapi alam akhirat bermula awal daripada alam barzakh, hujung tak ada. Tidak ada penghujung. Hidup selama-lama. Maka tuan-tuan, kalau begitulah sifat beragama kita, tolonglah saya mengajak diri saya, pasanglah hidup dengan ilmu yang cukup. Istighfar berpanjangan. Kebaikan berterusan supaya akhirnya kita dapat husnul khatimah. Yang pertama.
Yang kedua kesimpulannya ialah kena ingat bahawa Allah tidak pernah jadikan kita sempit dalam urusan hidup. Allah buka peti keluasan. Allah sedia terima kita kembali. Sebab tu dalam satu Nabi sebut, Nabi kata apa? Lillahi afrahu bitaubatil abdi. Allah paling gembira bila hambanya bertaubat kepadanya. Jadi tuan-tuan, husnul khatimah adalah merupakan jalan kita untuk dapat rahmat Allah. Bukan bencana, tapi rahmat Allah. Bukan kepayahan, tapi kebaikan kepada Allah Azza. Itulah di antara apa yang saya fikir sebagai kesimpulan dalam perbincangan husnul khatimah kita pada pagi yang baik, insyaAllah. Dan mungkin Ustaz nak tutup dengan doa ringkas pada pagi ini Ustaz untuk husnul khatimah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan kesalahan kami selama ini, ya Allah. Allahumma khtim lana bisl khatimah. Tutuplah urusan hidup kami, tutupan yang baik, ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup urusan hidup kami, tutupan yang buruk dan jahat. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma arhamna ya karim. Terimalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, angkatlah pada kami COVID-19, ya Allah. Amin. Kembalikan kami ketenangan, kerahmatan, keselamatan dan keamanan. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta Allahul wahidul ahad. Al-fardus samad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Roslan atas pencerahan. Jangan lupa esok untuk sama-sama lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz esok dengan topik patuh kepada arahan bersama Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman dan moderator Da'i Hadari. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.